Assalamualaikum, salam hormat. Ini perkembangan terkini kami bawakan berkait isu komoditi di mana Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat mengesahkan Sime Darby Plantation Berhad didapati tidak lagi menggunakan buruh paksa sekaligus membuka jalan untuk Kastam Amerika Syarikat menarik semula sekatan produk syarikat itu. Menurut jabatan itu, dalam satu kenyataan berkata pihak Sime Darby Plantation didapati tidak lagi menghasilkan atau mengeluarkan produk menggunakan buruh paksa. Sebelum ini, produk sawit keluaran syarikat itu disekat dari memasuki pasaran Amerika Syarikat pada Januari 2022 selepas pihak berkuasa mendakwa syarikat menggunakan buruh paksa. Sime Darby dalam satu makluman balas kepada portal Bloomberg berkata syarikat optimis dengan usahanya meningkatkan kualiti tenaga kerja yang diiktiraf Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan Amerika Syarikat dan ekspor dijangka boleh diteruskan ke negara itu. Sime Darby pada April menghantar laporan terperinci tentang operasinya di Malaysia membuktikan mereka mematuhi perundangan import Amerika Syarikat dan piawaian buruh antarabangsa. Baik, kita nak memberi fokus waktu ini melihat kepada isu dan juga mencari kepada penyelesaian yang boleh dikatakan isu yang cukup hangat diperkatakan terutama oleh mereka yang mungkin berhasrat untuk menunaikan umrah pada ketika ini, iaitu berkenaan dengan kenaikan kos. Dan bersama dengan saya di studio pada ketika ini, saya berbesar hati Datuk Seri Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi dan Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia Papuh. Datuk Seri, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, kita nak faham apa realitinya. Mungkin Datuk Seri boleh memberi gambaran mengapa isu ini boleh timbul, bagaimana kenaikan kos ini boleh dikatakan sebelum pandemik, sewaktu pandemik dan juga selepas pandemik dilihat semakin meningkat kos untuk menunaikan umrah itu, Datuk Seri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita sedia maklum, sebelum PKP dulu, untuk melakukan umrah lingkungan dalam harga 4,000 lebih ke 5,000. Ya. Dan di masa PKP bermula 2020, kosnya telah meningkat kepada 6,000 lebih kerana faktor insurans dan juga penjarakan kapal terbang dan sebagainya. Ya. Tetapi selepas PKP ini harga terus mendadak hingga mencecah 8 ke 10,000 ringgit. Jadi antara faktor kalau dilihat kenaikan ini berpunca daripada beberapa sebab, antaranya kos penginapan bertambah di Saudi sedikit, kos visa ziarah yang mana sebelum ni lebih kurang 120 dah meningkat kepada 600 lebih. Kos pengangkutan bas kalau dulu 1,000 lebih sekarang dah 4,000 lebih dan makannya pun bertambah. Tapi yang paling ketara adalah tiket penerbangan. Yang dahulu boleh dapat 2,000 lebih sekarang mencecah hampir 5,000. Iaitu peningkatan hingga 2,000 lebih satu tiket. Faktor inilah menyebabkan kos untuk melakukan umrah meningkat. Ya, Datuk Seri, mungkin bagaimana kita nak memahami juga ataupun melihat kepada usaha yang dilakukan mungkin dari peringkat persatuan, Kementerian Pelancongan dan juga mungkin pengendali-pengendali syarikat penerbangan terutamanya dalam mencari best solution lah, solusi yang terbaik, win-win situation. Jemaah nak pergi menunaikan umrah pun senang hati, tak ada rasa terbeban dengan kos yang tinggi. Pihak agensi juga dapat melakukan tanggungjawab dan juga memberi khidmat yang baik. Pihak penerbangan juga dapat untung, Datuk Seri. Kalau kita tengok apabila kos meningkat, yang efek adalah jemaah sendiri. Mereka terpaksa menanggung kos yang tinggi. Dan apabila berlaku tinggi bermakna syarikat pelancongan terpaksa menaikkan juga untuk kos mereka menunaikan umrah. Tapi kalau kita tengok, yang kenaikan kos yang paling ketara adalah penerbangan. Jadi syarikat penerbanganlah yang puncanya harga naik mendadak. Ya. Dari segi, kalau kita nak bercakap dari segi syarikat penerbangan, adakah terdapat perbincangan di antara persatuan
dan juga sama ada bersama dengan Motek dan juga syarikat-syarikat penerbangan dalam menangani isu ini, Datuk Seri? Okey. PAPO itu persatuan yang menjaga kebajikan ahli yang buat umrah. Beberapa yang lepas ada berbincang dengan Motek dan sangat positif kerana Motek mengambil inisiatif dan tindakan cepat. Dan untuk syarikat penerbangan, mereka telah dimaklumkan seawal bulan 12 tentang isu yang berbangkit dengan kos yang berlaku di mana ada kawalan seat oleh syarikat penerbangan lain. Dan dibagi tahu. Jadi tak diambil tindakan dan selepas berjumpa dengan Motek, kita nampak adalah cahaya depan yang mana mereka akan bersetuju untuk menurunkan harga dan sebagainya. Apa antara alasan mungkin yang diberi oleh syarikat penerbangan ataupun yalah kalau kita nak memahami dari segi konteks tiket ini, kerana jika saya quote apa yang dikatakan oleh Naib Presiden Umrah dan Haji Mata Muhammad Azri Abdul Razak, berkata Motek turut memberi jaminan untuk menjalankan siasatan terhadap penjualan tiket syarikat penerbangan tempatan ke Tanah Suci kepada pihak ketiga. Macam mana kita nak memahami? Mungkin Datuk Seri boleh bagi penjelasan. Okey, sebelum ini katakanlah kalau saya nak pergi umrah, saya pergi ke sesebuah agensi, saya cakap nak menunaikan umrah dan sekian amount saya perlu bayar. Dari segi peringkat pengurusan di peringkat agensi itu bagaimana nak beli tiketnya, nak buat tempahan hotelnya, mungkin boleh ceritakan secara keseluruhan. Sebelum PKP, banyak syarikat penerbangan terbang dari Malaysia. Tetapi selepas PKP ini, banyak syarikat penerbangan tidak terbang sebagai Royal Jordan, Egyptian Air, Air Arabia, Air Asia pun baru mula terbang dan banyak lagi penerbangan. Dan sebelum ni, kalau setiap hari, MAS akan buat lebih kurang 5 ke 7 penerbangan harian, Saudi akan buat 7 penerbangan harian. Tapi buat masa kini, mereka cuma terbang 3 kali sehari. Jadi secara tak langsung, supply dah berkurang dengan banyak. Akan tetapi, mengapa harga ni naik? Apabila seat-seat ni diserahkan kepada beberapa syarikat saja yang besar. Jadi mereka ni apabila katakan beli tiket yang harga 2-3 ribu ni, dan bila dah pegang kata 100%, automatically mereka control the market. Dan supply dah tak ada, so orang terpaksa beli mahal daripada syarikat lain. Jadi ini yang berlaku kerana seat-seat ni dipegang oleh syarikat besar. Bayangkan kita ada 1,000 lebih player yang buat umrah. Diberi kepada 5 ke 10 syarikat saja. Dan mereka pegang katakanlah, ini dikod oleh MAS sendiri, mereka bagi pada syarikat ni 60%, bagi pada Indonesia 10%, dan mungkin 30% pun dibagi juga pada syarikat yang besar. Jadi mana peluang syarikat yang kecil nak berniaga atau nak beli tiket? Dan saya tahu untuk tahun ni dah dinaikkan sikit lah MAS, naik harga. Yang saya pertikaikan, kalaulah kata Malaysia Airlines jual murah, yang untung bukan Malaysia Airlines. Kalau Malaysia Airlines untung, kita tak kisah. Tetapi ini orang-orang yang lain. Dan kita dah kekurangan seat. Kenapa dibagi pada negara lain pula pakai seat tu? Sedangkan kita Malaysia pun tak cukup. Jadi faktor-faktor ni semua adalah masing-masing kata lepas tangan. Dan alasan diberi kononnya mereka jaga kepentingan syarikat mereka sendiri. Tetapi yang mana kita tahu ianya lebih kepada apa kata orang lepas tangan kata orang. Datuk Seri, Motek semalam ada mengeluarkan kenyataan yang menyebut bahawa mengesahkan amal by Malaysia Airlines, cabang penerbangan haji dan umrah yang dikendalikan Malaysia Airlines hanya menjual 10% daripada jumlah keseluruhan kapasiti tiket umrah kepada jemaah Indonesia. Motek dalam kenyataan memaklumkan 90% kapasiti tiket berkenaan ditawarkan kepada jemaah Malaysia dan dilihat mencukupi untuk ditempah oleh agensi pengurusan umrah tempatan yang dilesenkan kementerian itu. Jadi 90%, 10% saya nak pergi dulu 10% kepada kapasiti tiket kepada umrah jemaah Indonesia ini. Ini bermakna bahawa jika saya salah Amal by Malaysia Airlines turut menawarkan sebelum ini turut beroperasi dan juga menawarkan pakej umrah kepada rakyat Indonesia, Datuk Seri? Kalau kita lihat tengah keadaan yang teruk sekarang ni, seat tak ada,
Pertama, dia bagi kepada Indonesia 10%. Ya. Kedua, mereka bagi pada syarikat gergasi 60%. Ini kata amal lah. Ya. Dah jadi 70%. Baki 30% pun orang lain tak merasa. Mungkin merasa 5% saja atau 10%. Jadi daripada 100% seat yang dikeluarkan, mungkin dalam pasaran 5 ke 10% saja. So apabila syarikat-syarikat dia telah mengambil semua seat, so mereka akan kontrol harga yang mana ianya mendadak naik. Satu seat sampai 2,000 naik. So macam mana harga kos umrah tak naik? Dan yang efek adalah jemaah yang nak pergi. Ya. Mereka terpaksa menanggung kos yang tinggi. Ya. Di peringkat persatuan sendiri, ahli-ahli persatuan ada rungutan ke ataupun ialah mungkin jemaah yang menangguhkan hasrat mereka yang mungkin cakap, oh mula nak pergi katakanlah Ramadan ni dah start book untuk Ramadan apa semua ni. Oh mungkin tak jadilah Ramadan kos terlalu tinggi. Dah lah kita tahu untuk menunaikan umrah waktu Ramadan memang selalunya memang mahal. Tetapi disebabkan kos-kos lain ini juga meningkatkan lagi kos untuk menunaikan jemaah umrah. Ya. Kalau kita lihat yang efek adalah syarikat yang kecil-kecil yang mana mereka tidak mendapat seat. Okay. Jadi siapa-siapa yang nak pergi, mereka akan pergi syarikat yang kontrol seat. Jadi yang akan efek adalah syarikat yang kecil. Jemaah akan pergi di mana yang mereka dapat. Tetapi harganya akan meningkat. Kerana harga tiket dah melebihi RM2,000. Itu yang berlaku sekarang ni. Jadi mereka tak boleh, maksudnya syarikat-syarikat kecil ini tak boleh nak offer pun lah masuk Datuk Seri kepada mereka jemaah. So mereka terpaksa melutut kepada syarikat besar untuk dapat seat tu pula dengan harga yang mahal. Itu pasal bila berlaku kenaikan yang tinggi mendadak, so banyak jemaah pun terpaksa batalkan penambangan mereka kerana harga yang tinggi. Dari segi keseluruhan jemaah untuk menunaikan umrah pasca pandemik ini, bagaimana dari segi keinginan, kehendak dan juga sambutannya di peringkat agensi, Datuk Seri? Okey. Jemaah telah tidak pergi ke Mekah hampir 3 tahun. Jadi semua nak pergi apabila mereka berpeluang. Juga di dunia, seluruh dunia semua pergi ke Tanah Suci kerana mereka boleh masuk ke Mekah. Jadi apabila yang nak pergi ramai, seat berkurang, hotel berkurang, secara tak langsung kos meningkat. Okey. Ya, mungkin ada penyelesaian ataupun apa cadangan di peringkat Datuk Seri melihat kepada isu ini, win-win situation yang boleh diwujudkan antara pengendali syarikat penerbangan, agensi, terutamanya kita nak memastikan jemaah itu tidak rasa terbeban, Datuk Seri. Ya. Pada pandangan saya caranya mudah. Pertama, jangan dibenarkan syarikat yang besar ni beli semua seat sampai 70-80% mereka kawal. Yang kedua, bagilah peluang untuk syarikat-syarikat lain beli tiket. Contoh daripada Amal. Kita kena ingat Amal ni adalah anak syarikat MAS. MAS ni adalah kata orang anak syarikat MEB. MEB ni adalah anak syarikat Hazanah. Hazanah ni adalah GLC kerajaan. Kerajaan tu kita yang pilih. Maknanya kalau kerajaan rugi, kita yang rugi. So mengapa Amal ni mengamalkan budaya bagi tiket murah kepada syarikat-syarikat ni dan Amal rugi kerana jual tiket murah sedangkan mereka jual lagi tinggi. Lepas tu barulah nak naikkan harganya ke 3,000 lebih. Tak apalah kalau naik 3 lebih, kalau kita kaji kita pun kecewa juga harga naik tapi sebenarnya tak ada. Kalau naik 3 lebih pun kalau untung pun MAS yang untung, kita tak ada masalah. Tapi bila jual murah, kartel tu yang pegang tiket-tiket tu naikkan harga sampai hampir 5,000. Itu yang kita pertikaikan. Okey, Datuk Seri, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memperincikan ataupun melihat kepada isu operasi umrah secara keseluruhan. Dari segi kosnya, bukan sahaja kos, tetapi rungutan-rungutan yang saya juga dapat lihat di media sosial. Ada isu hotel lah, ada isu macam-macam. Janji 500 meter dapat hotel 1 kilometer, 3 kilometer. Jadi apa ceritanya kita akan bawakan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini.
Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Kami masih lagi bercakap soal isu kenaikan kos umrah, terutamanya berkait isu harga tiket penerbangan seperti yang diakui oleh Motex sendiri, dan Motex bersama dengan beberapa pemain industri seperti Papoh, Bumitra, Mata juga telah pun berbincang mencari antara solusi terbaik, termasuk bersama dengan syarikat-syarikat penerbangan dalam memastikan isu ini dapat ditangani dengan baik dan sekaligus tidak membebankan jemaah umrah itu sendiri. Masih lagi bersama saya di studio Datuk Seri Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia Papoh. Datuk Seri, kita bercakap pasal harga mahal. Okey, itu satu perkara. Harga meningkat selepas COVID. Okey, itu realitinya. Tetapi kalau di media sosial, kita nampak ramai yang mengeluh juga isu-isu berkait dengan ini. Ada yang cakap waktu FIFA hari itu pun sebab ramai masuk ke Arab Saudi. Okey, itu satu perkara. Kedua, janji lain dapat lain, layanan itu dah tak sama, kelang kabut, tukar hotel, ada yang dapat hotel tak siap. Itu antara perkara yang saya nampak di media sosial, perkongsian di media sosial. Mungkin apa penjelasan Datuk Seri mewakili Papoh melihat perkara ini? Semasa FIFA berlaku, kalau kita tengok masalahnya adalah tiket penerbangan. Ya. Kerana mereka akan pergi ke Qatar dan sebagainya. Jadi Saudi tak ada efek sangat. Tetapi yang efeknya selepas Qatar, selepas FIFA tu. Jadi kalau kita tengok penginapan di Saudi, kalau dahulu kita ambil yang bajet punya ekonomi, harga lingkungan katalah RM100 satu malam untuk 4 orang. Tapi di masa lepas ni, dalam bulan 11-12 ni dah naik kepada 300 contoh. Okay. Kalau yang 5 bintang dulu harga dalam 600 ke 800, Hilton ke atau Sofitel sebagainya. So lepas PKP ni dah mendadak kepada 1,500 ke 1,800, ada yang mencecah RM3,000 semalam. Jadi itu untuk biliknya lah. Kemudian kita tengok dari segi pengangkutan. Kalau dahulu untuk sewa satu bas untuk 12 hari, RM1,200, RM1,600. Tetapi sekarang dah mencecah RM4,800. Tapi tak banyaklah, bagi dengan 48 orang baru RM100 je. Dan juga dulu kalau kita tengok makan, satu hari lebih kurang 35, sekarang dah 45, naik. Visa sebelum PKP 120, tetapi kerana insurans mahal, dah naik 600 lebih. Tapi sekarang dah turun balik lah dalam 600 ke bawah. Jadi ini yang faktor luaran. Tetapi yang isu yang paling ketara adalah tiket penerbangan. Kalau kita tengok tadi, kos yang lain-lain mungkin meningkat tak sampai 1,000 lah. Dari segi pengangkutan, hotel, makan, kita tambah lebih kurang 1,000 lah pakej dia. Tapi kalau penerbangan dah naik 2,000 daripada harga asal, so mendadak naik 3,000. Jadi kalau dulu 5 lebih, sekarang 8 lebih lah. Itu sebabnya. Datuk Seri, mungkin dari segi, adakah pihak Papoh dan juga mungkin agensi-agensi yang berkaitan yang lain ada berbincang dengan pihak pengendali di Arab Saudi sendiri, terutamanya dalam memberi perkhidmatan yang baik dalam kita bercakap soal, terutamanya kalau kita lihat haji Malaysia, antara pengurusan haji yang baik, mendapat layanan timing waktu-waktu untuk melontar dan sebagainya, itu cukup baik untuk jemaah Malaysia. Termasuk juga kita mengharapkan sewaktu proses menjalankan umrah. Peringkat Papoh ada perbincangan bersama dengan pihak Arab Saudi? Saudi buat masa ni mereka all out untuk tarik pelancong. Kalau dulu mereka kontrol dalam setahun buat umrah 9 bulan. Sekarang dah jatuh 11 bulan. Lepas tu semua negara bukan Islam dia bagi visa turis. Dan negara Islam yang dapat visa turis ni adalah Malaysia dan Brunei saja. Negara Islam. Jadi secara tak langsung mereka menggalakkan pelancongan ke negeri mereka. Dan ke belakang ni mereka buka pula sistem lagi, maknanya negara-negara Islam lain pun boleh masuk dengan visa umrah dengan terlalu banyak, tak ada kawalan. Dia terpaksa developkan negara mereka. Dan selama ni pun kalau kita tengok kos di Mekah tu tak adalah tinggi sangat sebenarnya. Kalau kita kira hotel, kalau dulu bos RM100, sekarang 300.
Saya rasa 300 rial ni baru lebih kurang dalam 50 pound je. Kalau kita duduk Europe ke atau London. Jadi kalau pergi Mekah kalau setakat 50 pound, duduk 4 orang tak adalah tinggi sangat saya rasa. Juga kalau pengangkutan untuk 12 hari 4,800. Saya rasa di Malaysia satu hari pun 3,000. Mereka 12 hari pun 4,000 lebih. Jadi kos di Saudi itu pada saya tidaklah ketara sangat. Dan kita punya kos untuk umrah tu sebelum ni terkawal. Cuma bila tiket penerbangan tu naik, itu yang kita kelang kabut. Ya. Selain tiket penerbangan, ada kekangan lain ataupun cabaran lain di peringkat pemain industri sendiri? Okey. Kalau kita tengok di Saudi, mereka ni semuanya ambil jalan mudah. Kebanyakan ejen-ejen hadapi masalah, mereka dah berjanji untuk ambil bilik sekian-sekian harga. Ya. Tetapi bila tiba masanya, mereka jual pada orang lain. Itu berlaku. Kerana katakan bilik tu katakan 400 rial. Okay. Tiba-tiba dia boleh jual 3,000 rial. Dia jual 3,000 rial. Sebab ada orang yang menawarkan? Ya, itu masalahnya. Jadi di sini kita lebih kepada persahabatan. Kalau kita rapat dengan wakil kita di sana, so tak akan menghadapi masalah. Saya buat daripada tahun 95, buat umrah. Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lagi. Mereka macam mana pun deliver. Tetapi yang kebanyakannya bila kita terlalu rigid, formal, agreement. So mereka akan gunakan undang-undang, okey, dia dapat offer terbaik, dia ganti rugi, dia kata. Atau dia pulang balik. Tetapi kalau kita buat umrah, di sana kita ada Kementerian Haji mereka, kita boleh mengadu. Cuma banyak pada ejen kita, mereka tak tahu. Apabila hotel kata tak boleh, sepatutnya mereka pergi mengadu kepada Kementerian Haji. Masalah tu boleh selesai dengan sendirinya. So, keluhan-keluhan lah kalau kita lihat di media sosial, orang ramai yang berkongsi sebagai contoh dari segi perkhidmatan layanannya itu tidak sama. Ada yang seperti saya katakan tadi, ada yang hotelnya janji 500 meter tapi bila dah sampai, bila check in, rupa-rupanya 1 kilometer lebih sampai 2 kilometer, 3 kilometer pun ada. Saya ada yang bawa warga emas yang kurang upaya dan sebagainya menghadapi kekangan yang cukup luar biasa di sana. Mungkin ada nasihat Datuk Sri terutamanya dalam pemilihan-pemilihan agensi untuk melakukan umrah ini. Kerana orang ramai ni dia nampak je offer tawaran apa-apa, bolehlah, murah lah. Agensi A tawar ni 6,000, ini 4,000 je, 4,000 lebih. Contoh, pergilah ambil yang 4,000 lebih. Tapi janjinya macam-macam. Di peringkat papuh mungkin ada penjelasan dan juga nak menjelaskan kepada orang ramai berkenaan dengan situasi ini. Kalau kita tengok Motek, mereka telah mainkan peranan macam mana nak mengelakkan penipuan dan sebagainya. Kita tengok contoh Motek, mereka panggil untuk berbincang harga lantai. Bukan harga siling, harga lantai. Mana harga lantai tu berbincang dengan travel agent semua dan mereka bersetuju bahawa bawah pada harga ni memang tak boleh buat. Mana penipuan. Kita dah tahu dah. Tetapi bila Motek nak buat, MyCC pula kacau. Mereka kata you tak boleh bincang kontrol kawal. Bukan. Motek memberi katakan berbincang dengan all the travel agent supaya harga lantai tu kita nak tahu sekurang-kurangnya kalau bawah pada harga tu ada yang tak betul. Itu kos. Jadi Motek mainkan peranan. Mereka membantu macam-macam mereka buat. Mereka panggil travel agent, panggil persatuan, mereka bincang macam mana nak kawal. Dan alhamdulillah kita tahu. Jadi kalau harga tu katakan masa PKP 6,900. Kalau nak jual kurang pun, Motek bagi. Maklum kepada mereka. Itu memang dah dibuat bagus. Tetapi ada pula bangkangan. Ada pula agensi kerajaan pula mengganggu. MyCC kata tak boleh. Tak boleh harga ni. Yang Motek buat bukan harga siling. Harga lantai. Harga lantai tu kos. Kalau bawah tu mana penipuan kita tahu. Tak mungkin. Jadi itu sebagai contohnya. Jadi kami pegang persatuan. Kami selalu berbincang dengan ahli kami. Macam mana kita nak kawal, macam mana nak bantu ahli dapat murah dan sebagainya. Kami berbincang seluruh hotel-hotel yang ada di sana, mana yang murah, pengangkutan mana yang murah, jamuan makan sana yang sediakan yang murah, yang patut. Dan juga bila penerbangan naik, kita berbincang macam mana kita nak kawal harganya. Itu peranan persatuan untuk bersama-sama mencari satu penyelesaian macam mana nak murahkan.
Ya, Datuk Seri berbaki lebih kurang dalam 2 minit perbincangan kita ini, mesej dan juga nasihat kepada orang ramai yang mungkin gusar, tak senang hati, dah simpan dah banyak ini, tiba-tiba bila dapat harga, tambah lebih 2,000, tambah lagi 3,000 seperti Datuk Seri sebut. Mungkin mesej kepada orang ramai dan juga dari segi pemilihan dan juga nak menenangkanlah hati mereka berkenaan dengan isu kenaikan kos yang tinggi ini. Ya, kalau pada jemaah lah saya bagi tahu, kadang-kadang kenaikan kos tu memang beyond control, tak kawal. Kerana di Saudi mereka pun naik mendadak. Harga hotel, jamuan makan, pengangkutan semua naik. Jadi kos naik mungkin 1 ke 1,000 ke 1,500 tiap-tiap jemaah. Itu memang tak boleh kawal. Dan kalau kita tengok dahulu, kalau kita nak buat package, tiket tu always available. Ya. Kita dapat jemaah, kita kumpul, kita beli tiket, kita terbang. Ya. Sekarang ni kita kumpul jemaah, nak beli tiket dah dikawal oleh orang lain. Itu yang masalahnya, jadi kelang kabut, terpaksa tunda date, terpaksa tambah kos, terpaksa berpindah randa di Mekah kerana situasi yang mendadak demandnya tu sini. Ya. Okey, Datuk Seri, sudah tentu penting untuk kita teliti isu ini, mencari solusi yang terbaik dan juga akhirnya kita tidak mahu orang ramai rasa, terutama bakal jemaah rasa terbeban akibat daripada kenaikan kos ini, dan juga kita mengharapkan kerjasama yang holistik antara pelbagai pihak dalam memastikan terutama isu melibatkan kenaikan kos tiket penerbangan ini dapat diatasi dengan baik sekali. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan Datuk Seri Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia Papoh, perkongsian pandangan cetusan idea melihat kepada isu kenaikan kos menunaikan umrah ini. Sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.